Saya percaya bahawa Malaysia berada di landasan yang betul dan tepat dalam usaha membangunkan Malaysia yang lebih inklusif dan berdaya saing. Melalui langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan Madani selama ini, kita telah menyaksikan pertumbuhan yang memberansangkan dalam pelbagai aspek ekonomi. Namun, untuk memastikan keberhasilan ini terus memberi impak jangka panjang, saya ingin mengemukakan beberapa cadangan untuk penambahbaikan di samping mengakui kejayaan yang telah pun dikecapi. Pertama, kalau kita lihat pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mencatat 5.6% pada suku pertama dan merosot kepada 2.9% pada suku kedua, menunjukkan penurunan yang amat ketara. Sebaliknya, pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi meningkat kepada 4.2% pada suku pertama dan melonjak kepada 5.9% pada suku kedua. Ini menggambarkan sebuah pertumbuhan ekonomi yang pesat. Puan Yang di-Pertua, walaupun inflasi pada Ogos 2024 menurun kepada 1.9%, tapi isu kos sara hidup ini masih membelenggu sebahagian masyarakat. Sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat Sungai Petani, saya juga menerima aduan dan keluhan tentang peningkatan kos sara hidup yang amat membebankan ini. Justru saya amat menyokong inisiatif-inisiatif bantuan seperti contohnya Grant Sejati Madani telah pun diterima 50,000 sehingga 100,000 bagi setiap desa. Dan kalau kita lihat pelbagai inisiatif atau pelbagai projek yang telah pun dilaksanakan oleh komuniti setempat, antaranya di kawasan saya sendiri ada yang membuat drone dan ada yang juga menggunakan grant tersebut untuk membuat printing baju, banner dan sebagainya, dan pada akhirnya ini akan menjana ekonomi rakyat setempat itu sendiri, dan perkara ini amatlah perlu diteruskan dan ditambah baik lagi di masa-masa yang akan datang. Mengenai pelaburan, 329.5 bilion yang diluluskan tahun lalu adalah satu rekod baru yang patut dibanggakan, dan separuh pertama 2024 juga menunjukkan angka pelaburan yang cemerlang. Namun, pelaburan ini perlu disertakan dengan usaha yang lebih strategik dalam menarik pelaburan yang menyumbang kepada pembangunan yang mampan seperti sektor hijau dan tenaga boleh diperbaharui. Selain itu, kita juga harus menyedari bahawa permintaan dunia kini bergerak ke arah penyelesaian yang lebih hijau dan mesra alam. Ini memberi peluang kepada Malaysia untuk menjadi peneraju dalam sektor hijau di rantau ASEAN. Ditambah pula, pada tahun 2025, kita merupakan pengerusi ASEAN, dan melalui strategi pelaburan yang diselaraskan dengan keperluan alam sekitar dan sosial, kerajaan dapat memastikan pertumbuhan ekonomi yang adil serta memberi manfaat kepada generasi yang akan datang. Tenaga hijau ini berpotensi besar untuk menarik lebih banyak foreign direct investments (FDI) ke Malaysia seiring dengan komitmen global terhadap sumber tenaga yang lestari. Program seperti RE100 di mana syarikat-syarikat antarabangsa berikrar untuk menggunakan 100% tenaga boleh diperbaharui menjadi pendorong utama bagi negara yang mampu menyediakan sumber tenaga bersih ini. Dalam mengejar agenda hijau, kita mesti mengatasi kekurangan kedoktoran dan penyelidik dalam bidang STEM. Ini amat penting. Mungkin persoalan kini adalah kenapa kita kekurangan tenaga STEM ini. Salah satunya adalah sebab minat golongan belia itu sendiri terhadap ekonomi gig yang mana menjanjikan pulangan yang lebih lumayan, yang lebih cepat dibanding dengan STEM dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu hal yang perlu diperhalusi oleh kerajaan, bahawa kita perlu menitik beratkan lagi penglibatan anak-anak muda terhadap STEM dan juga bidang-bidang penyelidikan ini. Puan Yang di-Pertua, bidang seperti pembuatan semikonduktor juga sangat memerlukan tenaga kerja mahir daripada TVET yang berpotensi menjadi penggerak utama dalam industri hijau. Dengan menyediakan lebih banyak beasiswa dan laluan pendidikan untuk pelajar dalam bidang TVET, Malaysia bukan sahaja dapat membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang diperlukan untuk teknologi hijau, tetapi juga dapat menyelesaikan isu pengangguran belia. Ini kerana peluang pekerjaan dalam industri hijau dan teknologi seperti semikonduktor ini semakin berkembang. Dan kalau kita lihat, saya berasa lega apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan kadar pengangguran telah menurun kepada 3.2% setakat Ogos 2024, terendah sejak Januari 2022 atau sebelum COVID. Namun begitu, ini adalah amat perlukan perhatian juga oleh pihak kerajaan. Puan Yang di-Pertua,
Saya juga ingin menyentuh isu tentang pendidikan anak-anak di sekolah. Ketika saya turun ke kawasan, saya berjumpa dengan guru-guru, saya berjumpa dengan ibu bapa. Banyak keluhan yang mengatakan ketika berada di dalam bilik darjah itu, guru-guru mungkin melihat bahawa tahap pelajar-pelajar atau murid-murid itu tidak sebanding dengan yang sepatutnya. Ada yang mungkin tingkatan 4 masih lagi belum boleh untuk membaca dan mengira. Ini adalah satu perkara yang amat-amat merisaukan, khususnya untuk kita melahirkan generasi cerdik pandai, untuk kita menjaga aset masa depan negara. Kerana tidak ada satu sistem atau ujian yang khusus untuk anak-anak di peringkat sekolah ini. Seperti dulunya kita ada UPSR, PMR atau PT3 dan sebagainya. Tapi sekarang kita tidak ada perkara tersebut. Dan ini amat-amat menyukarkan para guru untuk menilai murid-murid. Jadi saya mohon Kementerian Pendidikan supaya meneliti perkara ini, apakah solusi terbaik yang sepatutnya dibuat oleh kerajaan supaya kita tidak melahirkan generasi-generasi yang mungkin akan merosot dan menyebabkan negara kita akan rugi di masa yang akan datang. Kalau kita lihat, kerajaan perlu memastikan bahawa langkah-langkah ekonomi yang menyokong ringgit adalah konsisten, termasuk menambah baik dasar fiskal dan mengurangkan kebergantungan kita terhadap import, terutamanya bahan makanan. Di kawasan saya, kawasan Sungai Petani, masih banyak golongan petani-petani yang bergantung kepada sektor ini, dan langkah ini boleh memberikan manfaat besar kepada komuniti tempatan. Dengan kita mengurangkan import makanan, kerajaan dapat memberikan peluang kepada petani tempatan untuk meningkatkan pengeluaran mereka, seterusnya menyokong ekonomi tempatan dan mengurangkan kos import. Di Sungai Petani masih ada keluarga dan petani kecil yang bergantung kepada hasil pertanian tradisional. Saya menyokong inisiatif kerajaan dalam bajet 2025 yang menjanjikan peruntukan yang meningkat berbanding tahun sebelumnya, iaitu sebanyak 6.17 bilion untuk sektor pertanian. Sebagai seorang wakil kawasan yang bergantung pada pertanian, saya amat menghargai langkah kerajaan ini. Tapi saya juga ingin mencadangkan agar kerajaan mempertingkatkan sokongan terhadap sektor ini menerusi pelaburan dalam Digital Agriculture Technologies DAT. Dan saya ingin juga menyentuh beberapa hal, khususnya dalam langkah kerajaan menyasarkan subsidi kepada golongan-golongan 85%, kemudian ada timbulnya T15, T10 dan sebagainya. Ini adalah perkara yang baik, namun kerajaan perlu menyegerakan klasifikasi dan definisi dari T15 atau T10 ini agar tidak ada kegusaran atau kekeliruan dalam kalangan kita semua. Namun begitu, kalau kita lihat, saya ingin menyentuh mengenai pendidikan. Pendidikan ini amat perlu sama rata. Tak kiralah dia golongan kaya ataupun golongan yang rendah, pendidikan ini tidak boleh didiskriminasikan. Tapi apa yang lebih penting sebenarnya, selain daripada kita sering membahas tentang golongan-golongan T15 dan sebagainya, kita lupa dan alpa bahawa ada 85% sehingga 90% rakyat Malaysia yang memerlukan subsidi. Ini yang perlu diberikan perhatian. Kita perlu berikan perhatian pada 90% ini, bukan hanya semata-mata ingin champion kepada golongan yang kecil ini. Ini yang perlu kita fokuskan dan kita perlu perhatikan, khususnya kepada mereka yang selalu menghentam kerajaan kononnya zalim. Kerajaan tidak zalim, tapi kerajaan cuba untuk menyelamatkan 85 hingga 90% rakyat Malaysia yang selama ini menikmati subsidi ini. Dana ini kemudiannya akan dikembalikan semula kepada rakyat. Sebagai contoh, di Flat Payanahu, kalau kita lihat di kawasan saya, penyaluran dana yang dijimatkan ini daripada subsidi ini ke arah pembangunan sosial dan pemulihan. Dan selain itu juga, dana ini dapat membina lebih banyak infrastruktur. Saya ingin merakamkan penghargaan atas pembinaan kompleks kesihatan awam daerah Kuala Muda dan klinik kesihatan jenis 2 Bandar Puteri Jaya di Sungai Petani. Dan sebagai ahli parlimen kawasan yang mempunyai populasi yang agak padat dan berkembang pesat, saya melihat bahawa isu di Sungai Petani adalah Hospital Sultan Abdul Halim, Hospital Sungai Petani yang padat dengan pasien atau pesakit. Kemudian kekurangan tenaga medis, kekurangan doktor. Ini amat perlu diberikan perhatian oleh kerajaan, kerana ia tidak hanya melibatkan Sungai Petani tetapi juga secara keseluruhannya Kuala Muda, termasuk sahabat saya daripada Parlimen Merbuk. Dan ini amat penting. Kita tidak boleh memberikan beban yang teruk
kepada hospital tersebut, khususnya kepada tenaga-tenaga medis. Kita juga perlu memperkasakan primary healthcare supaya tidak ada kepadatan pesakit di Hospital Sultan Abdul Halim dan juga di hospital-hospital besar yang lain. Saya juga ingin menyatakan bahawa bajet yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Bun ini amat komprehensif, sangat menyeluruh, yang akan menjadikan masyarakat Malaysia ini sebagai sebuah masyarakat madani. Madani ini maksudnya tamadun. Sebab itu, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 50 juta ringgit kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita ingin membentuk sebuah masyarakat yang bertamadun, bukan sahaja perilakunya tetapi mental dan juga kelakuannya. Itu amat penting. Dan kalau kita lihat, kerajaan telah meluluskan 50 juta untuk Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini semua perlukan pelaksanaan yang baik. Kita perlu berbahasa dengan baik. Kita perlu menyantuni orang dengan baik. Dan siapa yang akan memulakan perkara ini kalau bukan kita yang berada di dalam dewan ini? Kalau kita lihat, kerajaan hari ini cuba mengangkat martabat bahasa Malaysia kita. Banyak bahasa-bahasa yang cuba diperkasakan. Tapi apa yang berlaku, ada ahli-ahli yang berhormat cuba memperolokkan bahasa. Cuba membuat jenaka-jenaka atau lawak bodoh dalam dewan ini tentang bahasa. Ahli-ahli yang berhormat, kalau bukan kita ahli-ahli yang berhormat, siapa lagi yang akan merubah negara kita? Bahasa ini amat dinamik, bahasa ini hidup, bahasa ini boleh berubah dari masa ke masa. Tetapi adakah kita menghargai bahasa ataupun tidak? Itu adalah yang lebih penting. Kalau bukan kita yang ingin membentuk bangsa yang intelektual, siapakah yang akan membentuk bangsa yang intelektual? Kita perlu menunjukkan satu contoh yang baik sebagai ahli yang berhormat. Bukannya buat jenaka, memperolok, ketimbang dan sebagainya. Ini adalah yang amat menjengkelkan bagi saya. Amat malu untuk kita nak bercerita kepada orang luar, ahli-ahli yang berhormat berperilaku seperti tersebut. Mungkin kita terlupa bahawa politik bukan hanya tentang membangkang atau mengkritik, tetapi politik adalah untuk mencari solusi. Saya juga ternanti-nanti, selain daripada perbahasan ahli-ahli pembangkang, apakah solusi dan alternatif atau buku bajet yang cuba untuk dibentangkan dan diberikan kepada rakyat. Jadi saya harap kita dapat bekerjasama untuk membangunkan sebuah negara yang bertamadun, Malaysia Madani. Sekian, terima kasih. Sungai Petani mohon menyokong.